pada 9 November 2018, Mahkamah Anti Rasuah Filipina telah mengarahkan Imelda Marcos yang merupakan bekas First Lady negara itu ditahan selepas beliau didapati bersalah terhadap 7 tuduhan rasuah ketika zaman kegemilangan pemerintahan suaminya, bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Imelda yang kini berusia 91 tahun dikenakan hukuman sekurang-kurangnya 42 tahun penjara kerana menubuhkan yayasan persendirian untuk menyembunyikan kekayaannya yang tidak dapat dijelaskan. Imelda sangat terkenal dengan koleksi ribuan kasut, barang kemas dan lukisan, telah berdepan dengan puluhan tuduhan rasuah sejak pimpinan rejim suaminya digulingkan pada tahun 1986. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana bekas First Lady Filipina itu terlibat dalam jenayah rasuah. Teruskan menonton. Siapa Imelda Marcos? Imelda Trinidad Romualdez Marcos dilahirkan pada 2 Julai 1929 dan ibunya merupakan anak yatim ketika masih kecil, manakala bapanya pula merupakan seorang peguam. Gadis Filipina yang berasal dari keluarga biasa ini sentiasa menjaga penampilan dan mempunyai kulit yang cerah. Disebabkan itu, selepas mendapat pendidikan, dia memasuki dalam bidang nyanyian dan mengambil bahagian dalam pertandingan Ratu Cantik sebagai sumber pendapatan. Beberapa tahun selepas itu, Imelda kemudiannya ditabalkan sebagai Miss Manila dan dipilih menjadi model utama negara apabila dimahkotakan sebagai Ratu Cantik Filipina. Wajah Imelda muncul di muka depan majalah dan membuatkan hampir semua lelaki di negara itu jatuh cinta, dan antara salah seorang lelaki yang teruja dengan kecantikan Imelda adalah seorang ahli Kongres muda yang bernama Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Sangat tertarik dengan kecantikan Imelda membuatkan Ferdinand melamarnya hanya selepas 11 hari mereka bertemu. Pada 1 Mei 1954, Imelda berkahwin dengan Ferdinand dalam satu majlis besar-besaran yang diadakan di Manila. Penglibatan Imelda dalam politik. Selepas berkahwin, Imelda kurang menghabiskan masa untuk menyanyi dan bekerja dalam industri model yang dia minati. Malah, Imelda memutuskan untuk mendedikasikan keseluruhan waktunya untuk membantu kerjaya politik suaminya. Imelda hadir ke mesyuarat bersama suaminya dan berkomunikasi dengan sesiapa sahaja yang boleh membantunya. Disebabkan usaha dan semangat yang tinggi pasangan itu akhirnya membuahkan hasil apabila Ferdinand Marcos diangkat menjadi Presiden Filipina pada tahun 1965. Selepas berjaya menjawat jawatan First Lady, Imelda memilih untuk tidak hanya muncul dalam gambar-gambar rasmi seperti mana lazimnya bagi isteri-isteri presiden negara lain. Malah, Imelda memilih untuk memainkan peranan penting dalam kerajaan Filipina dengan melibatkan diri dalam misi diplomatik negara itu. Bukan itu sahaja, Imelda juga memegang beberapa jawatan kerajaan. Imelda dilahirkan dengan memiliki bakat semula jadi untuk membuatkan orang terpesona. Hasil daripada itu, dia mempunyai hubungan yang mesra dengan pemimpin-pemimpin besar dunia pada masa itu, termasuk Ronald Reagan, Presiden Amerika Syarikat, Mao Zedong, Pengerusi Republik Rakyat China, Leonid Brezhnev, Setiausaha Agung Jawatan Kuasa Pusat Parti Komunis Kesatuan Soviet, Kim Il-sung, Presiden Korea Utara, dan Saddam Hussein. Kehebatan berhujah Imelda juga membuatkan Muammar al-Gaddafi bersetuju untuk membantu perjanjian damai dalam konflik yang berlaku di sana. Daya tarikan dan bakat diplomatik Imelda juga telah menjadikan negaranya sebagai salah satu negara yang paling terkemuka pada ketika itu. Selain itu, sebagai First Lady, dia juga terlibat dalam hal-hal kebudayaan dan penjagaan kesihatan serta memulakan banyak program sosial. Imelda membantu membina banyak kemudahan yang menarik dan penting termasuk pusat jantung, pusat kongres dan banyak lagi. Martial law. Malangnya, setelah beberapa tahun memegang jawatan utama negara, pasangan suami isteri ini mula menyedari akan kesemua kelebihan kuasa yang mereka miliki dan memutuskan untuk menggunakan kedudukan mereka demi kepentingan sendiri. Permintaannya perlahan-lahan bertukar kepada kuku besi. Pada 21 September 1972, Ferdinand Marcos telah memperkenalkan sebuah undang-undang tentera yang dikenali sebagai martial law. Beliau menyingkirkan perlembagaan negara dan menubuhkan sistem diktator. Mereka mula mendapat akses kepada belanjawan kerajaan dan ini menjadi titik mula Imelda tidak dapat mengawal dirinya, seterusnya berubah menjadi seorang yang tersangat boros dalam berbelanja. Ia kelihatan seperti dia membeli semua perkara yang diimpikannya ketika dia masih kecil. Martial law ini membolehkan Ferdinand sebagai presiden untuk mencipta undang-undang sendiri dan melakukan apa-apa sahaja yang dia inginkan. Disebabkan martial law ini juga, seramai 34,000 pekerja syarikat, pemimpin pelajar, penulis dan ahli politik telah ditangkap, diseksa dengan renjatan elektrik dan besi panas sepanjang 9 tahun selepas ia dilaksanakan. Dengan kekuasaan yang menyeluruh ke atas Filipina, Ferdinand juga berkuasa penuh atas kekayaan negara itu. Kehidupan sangat mewah dan boros berbelanja.
Imelda memilih untuk membeli barang-barang yang berjenama dan mewah serta mengarahkan agar beratus-ratus potret wajahnya dilukis. Salah satu lukisan yang paling mahal adalah The Birth of Venus oleh Sandro Botticelli, dengan Imelda dijadikan sebagai watak utama yang berharga 10 juta US dollar. Namun perkara yang paling sinonim dengan nama Imelda Marcos sudah tentunya kasut yang disimpan di dalam beberapa bilik khas. Imelda dikatakan mempunyai lebih kurang 3,000 pasang kasut berjenama mahal. Imelda juga dikatakan cuba untuk melupakan zaman kanak-kanaknya yang miskin dan susah dengan mengharapkan sebarang tulisan yang menceritakan perkara itu. Dia telah mengharapkan sebuah buku yang ditulis oleh seorang wartawan Filipina yang mahu menceritakan kisah Imelda ketika muda sebagai seorang yang miskin seperti mana rakyat Filipina yang lain ketika itu. Bukan itu sahaja, kisah perbelanjaan mewah dan boros Imelda memang terkenal di seluruh dunia. Terdapat satu dokumen kastam yang membuktikan bahawa dalam salah satu lawatannya ke New York, Imelda berbelanja RM12 juta dalam masa sehari sahaja. Rasuah dan Imelda Marcos. Semasa era pemerintahan Presiden Marcos selama 21 tahun, amalan kronisme berlaku sangat ketara. Sanak saudara dan kenalan rapat beliau dilantik mengetuai pelbagai agensi dan perbadanan. Dianggarkan Marcos telah mengelapkan wang kerajaan sebanyak 5 bilion US dollar sehingga 10 bilion US dollar. Beliau juga dikatakan telah mengumpulkan 15 bilion US dollar kekayaan peribadi, iaitu satu jumlah yang mengatasi lebih daripada separuh hutang negara. Kehidupan yang tersangat kaya dan mewah yang dinikmati pasangan suami isteri ini akhirnya telah membuka mata rakyat Filipina. Orang-orang yang hidup dalam keadaan sangat miskin mula menyedari bahawa semua perkara baik yang dilakukan oleh Presiden dan isterinya terhadap Filipina langsung tidak sepadan dengan bagaimana mereka mementingkan diri sendiri dan betapa teruknya mereka menyalahgunakan kuasa. Akhirnya pada tahun 1986, rejim Ferdinand Marcos telah digulingkan dan mereka dibuang dari negara serta didakwa. Imelda hanya dibenarkan pulang ke Filipina pada tahun 1991 selepas suaminya meninggal dunia. Kemudian, Imelda memutuskan untuk kembali ke dunia politik tetapi tidak menjawat apa-apa jawatan penting sehingga tahun 2010 apabila dia dilantik menjadi Ahli Dewan Perwakilan Filipina ketika berusia 80 tahun. Imelda Marcos dijatuhkan hukuman penjara. Pada Ogos 2018, Mahkamah Filipina telah menjatuhkan hukuman ke atas Imelda sekurang-kurangnya 42 tahun penjara atas kesalahan menubuhkan yayasan persendirian untuk menyembunyikan kekayaannya yang tidak dapat dijelaskan. Keputusan itu juga secara automatik menggugurkan Imelda daripada memegang sebarang jawatan awam. Kesimpulannya, politik dan salah guna kuasa, terutamanya membabitkan wang negara, sering terjadi dalam sesebuah negara. Salah guna kuasa ini menyebabkan Filipina kerugian berbilion dolar dan sekaligus merencatkan pertumbuhan ekonomi dan krisis politik negara. Walaupun terdapat wang yang diperolehi semula oleh Filipina akibat daripada ini, namun ia sebenarnya masih jauh sedikit daripada nilai sebenar yang diambil. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.